Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada ahli-ahli konsen sekalian. Hari ini kita kembali kepada studio Taman Melawati. Semalam studio Keramat. Studio Keramat ambil sehari lah. Hari ini patah balik ke Taman Melawati. So hari ini 1 April 1 April tahun 2020. Hari yang ke berapa belas 14 PKP. Ada lagi 14 hari lagi kita nak bergurung. So hari ni saya nak update tentang OneSend. Ada beberapa benda lah nak updatekan bersama saya. Nombor satunya ialah pasal kita nak buat pendaftaran tanpa menggunakan SIM card. Okey, insyaAllah kita akan mula dijangkakan besok. Tapi saya akan umumkan pada malam ni insyaAllah, sama ada esok ataupun lusa lah. Sebab banyak sangat benda yang nak kena test. Jadi kita nak benda tu improper, barulah kita boleh buat production. Sekarang ni tengah test lah. Okey, jadi insyaAllah. Jadi buat masa ni mana-mana ahli yang nak sponsor menggunakan SIM card masih boleh digunakan lagi. Macam biasa RM10 tu SIM card, gunakan SIM card lagi lah. Yang tanpa SIM card tu belum boleh digunakan lagi. Jadi apa-apa hal kita akan umumkan dalam kita punya grup. Jadi nak maklumkan beberapa benda. Nombor satunya berita baik. Berita yang sangat baik ialah semua ahli OneSend yang ada SIM card dapat data sebanyak 1 GB. So sila refer kepada kita punya blasting dekat Telegram dah ni. Macam mana kita nak buat benda tu, InsyaAllah. Jadi ada tak silap saya, kita hanya tulis apa nama stay home, hantar kepada 222 4 kali. So you akan dapat 1 GB percuma, dan boleh guna daripada pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang tiap-tiap hari. So tiap-tiap hari lah hantar benda tu. So dapat 1 GB percuma. So berita baik juga lah. Jadi semua orang boleh subscribe sebab kita pun ahli keluarga TikTok. Jadi kita pun entitled dapat benda tu. Itu benda yang pertama lah, yang saya rasa semua orang akan ambil bahagian. Dan insyaAllah pakat-pakat boleh guna lah. Banyak tu 1 GB tu, boleh serve, boleh buat apa-apa yang betul lah. Okay. Yang keduanya ialah saya nak beritahu tentang banyak kawan-kawan kita di luar sana yang plan subscription-nya dah tamat. Pada 31 ada, pada 30 ada yang baru ni. Dan silalah buat top up ataupun buat subscription plan. Kalau tak ada subscription plan tu, seperti yang dimaklumkan, kita tak dapat bonus lah. Jadi bonus-bonus akan tak dapat sebab kita tak buat subscription plan. Jadi rugilah sebab nanti bonus tak dapat. Jadi kita salahkan orang macam-macam kan. Jadi you tak buat sini lah. Jadi sila buat subscription plan, sama ada RM48 ataupun 28 ataupun yang RM10 pun dah memadai. So kalau nak talk ke semua telco tanpa limit, ambillah yang 48. Kalau nak bercakap tanpa limit kepada keluarga TikTok saja, 10 pun dah memadai. Okey, jadi jangan lupa benda tu. InsyaAllah boleh buat sekarang, subscribe sekarang. Sila update info masing-masing. Jadi kita juga nak bagi tahu tentang ada juga kawan-kawan kita yang buat sponsoring, yang buat introduce untuk usahawan digital yang bayar RM180 tu. Jadi sedia maklum lah, kalau buat itu you kena buat placement confirmation macam biasa. Confirmation tu bukan yang masa minggu tu lah, berterusan. Maksudnya kalau you ada buat benda tu, sila buat confirmation dengan segera, sebelum pukul 12 lah. Kalau you sponsor orang ini, usahawan, you masuk dalam you punya web, you boleh buat lah cara nak place itu kat mana supaya you tak ketinggalan bonus. Jadi saya dah sponsor dah orang tapi tak dapat, rupanya dia tak buat placement. Jadi bila tak buat placement, kita tak boleh kira bonus, kita tak boleh post bonus lah. Jadi buat placement, kita tahu dekat mana yang letak, barulah kita boleh kira bonus, barulah kita boleh post bonus. Untuk pengetahuan semualah, kita akan mula kira bonus pada pukul 12.30 malam. Paling awal duit akan masuk pada pukul 1.30 paling awal. Mungkin lewat pukul 3 ke pukul 4 pagi ke, kan. Jadi jangan tunggulah, tidurlah macam biasa. Pagi esok baru tengok. Tahu awal pun nak buat apa, bukannya nak boleh pergi belanja mana tak. Jadi esok pagi baru kita dapat lah.
Jadi lagi sekali saya nak bagi tahu, di antara syarat untuk dapatkan grup bonus ni, you kena dah sponsor 2 orang. Banyak orang tak kata, oh saya tak dapat bonus lah, ada pairing lah, ada pairing 2 lah, 7 lah, 14 lah. Jadi bila kita sembang, dia tak sponsor pun dua orang kan. Jadi ambil maklum benda ni, kenalah sponsor 2 orang. Orang placement bawah kita pun, macam mana pun kalau kita tak lakukan 2 penajaan, kita tak dapat bonus. Itu syarat yang kita dah tetapkan, dan syarat tu memang daripada dulu, bukan kan usaha 2 ni kita buat syarat, memang ada dalam flyers kita ni lah. Cuba baca flyers ni, ada di list tu lah. Jadi jadi itu antara beberapa benda yang saya nak confirmkan ni. Dan ada juga komplain tentang kita punya sistem sangkut-sangkut. Sangkut buat transaction plan tak dapat lah, buat OTP tak dapat lah. So Alhamdulillah, benda-benda tu kalau you ada masalah apa, aduan, sila adukan terus menggunakan app. You adu kat saya pun, saya kena bagi kat support team juga. Jadi terus adu sana, dia akan layan secepat mungkin lah. Dan seperti yang saya pesan itu, jangan lupa bubuh nombor telefon lah. Bila bubuh nombor telefon, dia boleh kontak lah. Ada masalah apa, ada penerangan lanjut, dia boleh kontak. Dan kita pun nak bagi tahu kat you lah, dan benda tu dah settle. Tapi you tak bubuh nombor phone macam mana kan? Jadi telefon saya, oh tak settle lagi lah, apa tak ada feedback lah. Nak feedback macam mana, hang bagi nombor phone pun tak lah. Jadi bubuh nombor phone bawah tu, insyaAllah kita akan sama-sama kita boleh update lah. Kita boleh update dan kita boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Dan lagi satu saya nak bagi tahu tentang banyaklah pasal sebab kita punya modul ni, kita tengah update untuk buat pendaftaran tanpa menggunakan SIM card. Kalau dah ada benda tu, banyak menerima manfaat daripada kita, supaya kita boleh sponsor orang secara online. Jadi bila buat online ni banyak, taklah ramai sangat lah yang tanya saya sebab apa, bila no respon lah, orang tak faham lah fintech lah, apa benda lah, networking ni apa, multi level lah, macam-macam lah masalah kan. Jadi hari ni saya nak kongsi sikit lah tentang pengetahuan, bukanlah nak ajar, saya nak kongsi lah sikit pengetahuan saya tentang multi level, apa kebaikan dia. Jadi kebanyakan kita di luar sana tu banyak mental block pasal multi level, networking, direct selling kan. Bila tahu kata tu nak lari, jadi jauh. Jadi dia terpias kepada kita pun berniaga kan. Jadi ala multi level, ala networking, jadi benda tu menjadi satu mental block kepada kita. Jadi benda-benda tu memerlukan penerangan yang sewajarnya, yang rasanya kita pun semua tahu apa kebaikan networking ni, supaya orang rasa jelas dan tak rasa tertipu lah. Jadi memang betul lah, selama hari ni di Malaysia memang orang agak fobia lah dengan perkataan multi level ni, networking ataupun direct sale ni. Sebab banyaklah orang gunakan platform ni, industri ni untuk menipu orang. Skin cepat kaya lah, apa benda yang juga ni, banyak akan gunakan platform networking. Sebab apa tau? Sebab networking adalah satu cara marketing yang cepat, dan bila disalahgunakan dia merebak dengan cepat lah. Jadi bila industri ni dah tercemar dengan benda-benda ni, jadi yang kita ni yang nak buat cara betul ni, yang cara elok ni, dah tercemar jugalah. Jadi orang dah minta block. Kalau kita tanyakan kawan kita, oh tak boleh buat lah, direct selling tak mau, penipu, skin cepat kaya, macam-macam kan. Dia akan skin cepat kaya, dia menega cepat kaya. Nak kaya ni bukan skin saja, kan, berniaga pun boleh kaya. Jadi di antara beberapa benda yang selalunya kita hadapi ialah tentang mental block ni macam-macam. Saya bercakap dari segi industri sendiri lah. Industri multi level tu bukan one cent lah, one cent kita sentuh sikit lah. Jadi yang pertama sekali, rasa saya yang paling utama ialah barang-barang multi level ni markup tinggi. Dia kata kan, barang RM10 lah jual sampai RM40-50. Barang RM10 lah jual mahal. Nak bandingkan ni, saya nak bagi tahu harga trading pun sama juga, dia pun markup 4 kali ganda juga. Kita tengok orang buat trading tak kira lah jual apa produk kesihatan, dia boleh bagi diskaun sampai 50%, 60%, 70% pun boleh. Kalau dia boleh bagi sampai 50%, maksudnya kos dia tu memang kurang lah. Katalah nak jual harga RM50, kalau dia bagi 50%, RM25, dia bagi diskaun kat kita. So dia ada RM25, RM25 tu modal dia mungkin setengah aja, RM12.5 aja. So dia dapat untung RM12.5, dia modal produk mereka. Jadi 4 kali ganda juga, sama juga multi level pun. Kita tengok pun harga RM10 jual 40,
lebih kurang sama juga. Jadi tak ada isu lah kata satu benda tu dijual mahal ataupun ini tentang produk. Berbalik kita punya 1 sen ni kita jual harga pasaran. Contoh kita punya plan subscription tu RM48. Memang harga tu lah. Kita bukan harga asalnya RM28, kita jual RM48, tak sama. Kita pergi kat TikTok pun harga sama juga, RM48. Jadi tidak ada penambah harga. Jadi benda tu ialah satu benda harga value for money, harga yang betul-betul harga pasaran. Bukan dimarkup kerana nak bagi bonus, tak. Harga pasaran, dan harga tu lah harga yang berpatutan lah dan market. Jadi kita jual harga yang sama. Jadi tak ada isu lah. Kalau kata di 1 sen ni harga mahal, apa yang mahalnya? Plan sama, you bayar bil TNB, bil kena 6-700, bayar sama juga, tak lebih sekupang pun. Jadi apa yang kita markupnya? Lain lah bil you 500 kena bayar 700 setengah. Tu memang pelik lah kan? Tak. Bil you, tengok bil, bayar minyak tu je. Sama. Bil air ke, bil api ke, bil Unify ke, apa benda pun bil, benda yang sama. Sama juga macam merchant nanti. Bila kita buat merchant nanti, merchant pun jual harga yang sama. You makan nasi lemak, harga berapa? RM5. Sama juga RM5. Bukan kerana ni apa nama pengguna 1 sen lah, kena bayar RM6, RM1. Tak. You bayar RM5 juga. Sama. Jadi tidak ada isu kata benda ni mahal. Benda ni mahal tak ada. Jadi kita tengok platform yang kita ada 1 sen ni, ia menepati. Tidak ada isu tentang barangan mahal. Ialah barangan yang harga pasaran. Tambahan dapat rebate lagi. You tak pernah you buat subscription plan RM48 dapat rebate 96 sen. Tak pernah kan? Tapi di sini sendiri dapat 96 sen. Jadi itu antara beberapa benda. Satu, selalunya mental block ni pasal barang mahal. Nombor duanya yang selalu kita dengar apa lagi? Bagi kaya orang atas. Aku buat kerja, tak pasal-pasal orang atas apply aku kaya. Jadi apa masalahnya? Nak tanya you kerja dekat mana sebenarnya? You kerja dekat mana? You kerja Kelang. You kerja siapa kaya? Supervisor kaya, manager kaya, toke Kelang kaya, shareholder kaya, sama lah, serupa lah. You kerja di Kelang tu, bagi orang kaya tak bising pula. Tapi bila you buat multi level, orang atas kaya, you bising pula dah. Jadi kalau you kerja Kelang, you kayakan orang, tapi orang tak boleh kayakan you. Tapi dalam sistem networking kita ni, memanglah kita jumpa, kita kayakan orang atas, tetapi kita boleh kayakan diri kita sendiri. Macam mana? Lakukan penajaan, lakukan jualan yang banyak. Jadi kita pun dapat juga peluang. You kerja kat Kelang, you tak ada peluang jadi toke, tak ada peluang jadi shareholder, director dia kan, siapa nak bagi. Tapi di multi level ni, di networking ni, you boleh jadi boss sendiri, you boleh jadi toke sendiri. Jadi itu ialah satu kerja yang kita rasa networking, dan rasanya benda tu tak ada hujah yang kuat pun kan, kayakan orang atas. Benda apa kita kerja tak kaya orang atas? Semua kaya orang atas kan. Jadi benda-benda tu ialah satu benda yang mental block yang tidak ada asas kan. Jadi benda-benda tu kita boleh jawab kan. Tak payahlah forward saya punya video ni kan. You boleh jawab sendiri kan. Jadi kita bincang sama-sama, dan benda-benda tu kalau ada orang isu bentang benda tu, you boleh guna hujah tu kan. Jadi tak adalah terlalu mental block. Telefon je kawan, telefon tak mau apa apa, kaya orang atas. Jadi you lah ada hujah dah. Apa hujah dia? Barang mahal kan, dia dah boleh bagi hujah dah. Lagi apa lagi yang you kata yang perkara yang rasanya yang yang tak selesa pada kita? Masuk multi level ni macam perkena orang apa perkenanya? Dia kita platform kan, platform untuk membuat bayaran, untuk bawa bil. Apa nak kena orangnya kan? Kena bayar mahal. RM20 tak mahal bang oi. You tengok berniaga apa yang dapat yang murah. Platform yang begitu cantik, fintech teknologi ni RM20 saja. Okey, sekarang nak berniaga apa? You nak buat taksi. Berapa model taksi? Beli taksi pun mahal dah. Nak berniaga burger, RM5,000 jahanam. Buka stall apa semua kan. Lagi apa berniaga lagi. Kan? Jadi kalau kita tengok dengan modal, dengan potensi nak dapat keuntungan tu, dia besar dalam networking ni kan. Jadi dengan permulaan yang semurah RM20, potensi untuk dapat income tu begitu banyak. Jadi RM20 pun katakanlah tak jadi sekalipun kan, takkanlah nak sampai bunuh diri kan, tak ada laku kan. Tapi kalau saya nak, tapi dengan modal RM20 boleh dapat income RM1,000, RM2,000, mungkin RM10,000, RM20,000, jangan sebut juta lah kan, sebut RM1,000 sudah
Jadi apa perniagaan yang you boleh berniaga macam ni dengan modal RM20? Bagi tahu kat saya. Berniaga apa? Kalau you kata kawan saya ada nak berniaga ni, dia mesti nak modalnya, nak buat share partner, nak buat apa? Nak buat kontraktor, okey? Kontraktor nak buat rumah nak apa RM100,000, nak kena keluar modal seorang RM20-30,000. Tu pun tak tentu dapat payment lagi kan, banyak risiko dah kan. Jadi macam kita ni onsen dengan modal yang segitu rendah RM20 ataupun RM180, potensi pendapatan tu begitu besar. Jadi tak ada lah istilah saya kena orang lah apa, tak ada. Yang duk kata kena orang ni ialah skim cepat kaya. You masuk kena 20-30 ribu masuk dapat ada ROI, itu memang kena orang lah kan. Jadi apa-apa hal pun jadi susah. Jadi kita tak dapat balik income kita ke macam mana. Jadi benda-benda tu kita tak boleh ambil banding dengan networking yang sebenarnya. Jadi industri ni dah dicemar dengan benda-benda lagu ni. Jadi kita lah yang ada tanggungjawab untuk betulkan balik fikiran masyarakat supaya tak rasa mental block. Bila sebut networking ni, skim cepat kaya, menipu orang, barang mahal, macam-macam. Jadi benda-benda tu ialah satu benda-benda yang kita rasa yang perlu kita jelaskan kepada market supaya orang tak ada kena rasa tekanan lah. Nombor duanya selalunya apa lagi yang orang kata mental block? Kena buat maintain. Kalau you jual produk tu kan, kena maintain 1 bulan 400, 500, 1000, berapa ratus lah. Maintain, kena beli produk. Padahal produk tu ada lagi dalam TI, nak kena beli. Itu tentang produk lah. Jadi sebenarnya network sekarang ni dah berubah. Dulu kita kena jual, ketuk rumah lah apa jual, buat demo jual. Sekarang ni kebanyakannya tak menjual dah, consume sendiri, guna sendiri. Maksudnya kita beli ala kadar, kita guna. Kalau you ada makanan kesihatan beli RM100, maintain mungkin RM100 lah. Ataupun suami isteri makan RM200, gitu je lah kan. Jadi tak ada lah sampai ribu-ribu. Kalau ribu-ribu kena maintain tu karut lah juga kan. Jadi benda yang rasa saya yang tak ada isu lah. Tambahan dekat kita punya platform OneSend ni, maintain ni apa dia? Maintain ni adalah beli subscription plan RM48. RM48 dapat apa? Beli makanan kesihatan kan? Tak. Beli subscription plan. Plan yang you ke mana pun you pun pakai handphone, you pun nak kena top up kan. Jadi gunakanlah, pindahkanlah telco lama tu kepada telco one call kita. Jadi settle lah. RM48 memanglah paling murah sekarang ni. Sebelum ni saya pun pakai package yang 90 lebih, double. Jadi bila dapat benda lain ni yang lebih murah, setengah, jadi sonok lah. Jadi bila kata kena maintain, itu bukan kena maintain, itu adalah syarat kelayakan kita untuk mendapatkan benda-benda seterusnya. Lagi benda tu berkaitan dengan fintech. You punya SIM card tu kena aktif, buat wallet kita ada kan. Jadi nak kena aktif lah. Takkan beli SIM card tak aktif, nak dapat macam mana, nak transfer macam mana, nak buat call macam mana kan. Jadi kenalah aktif. Jadi istilah ada maintain dekat SIM card, dekat OneSend ni tak timbul lah kan. Jadi you gunakanlah. Mahal lah RM48, beli lah RM10. RM10. Jadi RM10 pun tahan 30 hari juga. Boleh maintain juga, tak ada masalah kan. Boleh buat call, tapi call terhad ke keluarga TikTok saja, bukan semua telco. Dan dapatlah berapa gig data kan, boleh refer kat kita punya flyers kan. Jadi benda-benda tu ialah boleh kita jawab sebenarnya. Kalau orang kata mental block tentang industri ataupun mental block kepada OneSend ni. Jadi OneSend ni satu platform yang kita rasa cukup menarik cukup menarik dan kena benda cita rasa kita sekarang ni. Kita pun dah buat networking banyak company kan, jual produk pun banyak. Jadi tengoklah kita punya platform ni, rasanya tak ada tekanan, tak ada apa. Jadi saya menyuruhlah mana-mana orang yang sedang buat networking ni, silalah tengok kita punya platform ni dan ceburilah platform kita ni. Sebab dia tak bercanggah dengan apa yang you buat sekarang. You mungkin buat perniagaan jual produk kesihatan, jual spirulina ke gamat ke apa benda kan. Kita bukan jual gamat, bukan spirulina. Kita hanya melengkapkan lagi permintaan. Network you pun pakai juga telefon kan. Jadi gunakanlah telefon tu kan. Jadi saya nak ingatkanlah, janganlah lambat. Sebab apa, kalau lambat nanti di dealer lu pun kena sapu dengan orang kan. Kita pun kena ramai kawan. Jadi sebelum downline semua kena kebas, like you park lah satu, bukan mahal pun kan, RM180 je. Dulu pun lagi mahal kan masuk kan. Jadi bila masuk tu barulah boleh susun balik orang di bawah tu, kita dapat income. Jadi benda tak bercanggah dengan apa you punya yang adakan sekarang, melengkapi lagi apa kan. Tambahlah you dah ada network besar, mungkin dah ada 5,000, 10,000, 50,000, cuma sulamkan lagi sekali dengan kita punya platform ni kan.
Jadi itulah beberapa teknik yang rasa-rasa yang sajalah nak jawab. You pun mungkin ada idea nak jawab kan. Jadi perkataan mula-mula mental block tu memang kita akui lah, di Malaysia ni memang banyak mental block ni. Jadi kita kena jawab lah satu persatu supaya orang rasa selesa dengan kita punya platform ni. Jadi orang tak rasa tekanan ataupun rasa beban ataupun rasa kena tipu apabila buat konsen ni. Jadi benda tu boleh kita atasi lah. Jadi kita tak maulah orang pandang rendah pada kita. Platform ni menipu orang tak. Banyak dah orang selarat ni, kita dah ada lebih kurang 3,000 orang lebih dah ahli. Tak ada apa, Alhamdulillah pun semua orang happy, boleh bercakap, boleh top up, boleh cakap, boleh buat apa-apa, boleh bayar bil, boleh apa kan. Sama, tak ada apa, tak ada masalah, betul lah apa yang kita kata. Dan insyaAllah kita dalam pelaksanaan kita punya merchant, merchant pun dah boleh introduce kan. Jadi sikit hari ni lepas perintah berkurung ni, kita mungkin boleh implement terus merchant ni, dan kita boleh dapat sama-sama manfaat dengan menggunakan merchant ni kan. Jadi lagi menarik lah saya rasa. Macam ni kalau kita terima bil, orang bayar bil TMB dapat 3 sen pun dah seronok. Bila orang makan tu lagi kita seronok. 3 sen tu sebulan kan. Orang bayar bil sebulan sekali, bukannya hari-hari. Tapi bila makan ni hari-hari kita makan, hari-hari kita beli dekat kedai, basuh kereta ke, pikaran rambut ke apa, semua macam lah yang sesuai kita guna, dan insyaAllah benda tu mendapat income pada kita. Jadi ada juga orang tanya saya tak faham plan. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan ceritalah sikit tentang plan. Sebab pentah pukul ni tak ada whiteboard pun tak tahu mana nak pergi curi lah. Pentah pukul ni kan. Kalau ada whiteboard tu boleh kita conting-conting sikit, boleh kita kongsi sama-sama macam mana ya kiraannya. Jadi strategi kita nak buat kerja ni pun kena ada strategi. Strategi pun kita kena faham plan. Sebab apa saya kena sponsor 5, sebab apa saya kena sponsor usahawan digital, sebab apa bukan 2, sebab apa kena macam-macam lah kan. Sebab apa. Jadi benda tu kena ada strategi lah, kena ada ilmu lah. Jadi insyaAllah saya rasa saya boleh berkongsi benda-benda tu mungkin 2-3 hari lagi kalau saya dapat whiteboard. Jadi kita boleh kongsi, saya boleh conting, kita boleh kongsi sama-sama lah tentang plan. Jadi saya pun bukanlah pandai sangat nak bercakap pasal benda-benda ni kan. Jadi apa-apa ilmu yang sikit-sikit ni kita kongsi-kongsi lah. Jadi bila nak buat online ni macam-macam lah yang orang tanya saya, yang suruh saya bercakap. Jadi yang mana boleh bercakap, yang ada ilmu sikit-sikit ni saya kongsilah sama-sama kan. Jadi banyaklah kalau nak cerita pasal networking ni, banyak tentang mental block, tentang kebaikan-kebaikan dia tu panjang. Jadi saya bukanlah orang yang paling layak lah cerita benda tu, you pun lagi layak rasanya. Jadi saya nak sentuh tu kembali sebab ada orang tanya dalam kat saya, cik cari saya cerita ke orang kata ni network lah, ada mental block, tambah-tambah saya tak mau buat tu, tak telefon, kesian kan. Jadi yang ada suruh saya telefon prospek dia sponsor, susahlah saya kan. Takkanlah saya nak call you punya prospek ni, baik aku yang sponsor. Masing-masing buat lah. Jadi takkanlah kan. Jadi ambil ilmu ni, belajar kan. Benda ni pun bukan kita meniaga sehari dua. Kita ada ilmu ni, kita boleh cara nak bercakap dengan orang, apa nak cakap dulu. Jangan pula jadi berubah pula. Sebelum ni cerita sembang mak-mak, bila sembang pasal orang kau ni jadi formal pula. Oh, saya ada satu peluang perniagaan. Kan? Jadi susah lah kan. Jadi kawan macam biasa, eratkan silaturahim, dan saling selit-selit lah. Kita punya perniagaan WhatsApp ni, apa kebaikan dia. Dan benda ni pun bukan boleh cerita semua. Orang pun tak faham. Macam kita lalu kan, kita pun dulu tak faham juga fintech ni apa benda kan. Jadi lama-lama kita faham. Cerita pasal SIM card dulu, ubah dia, guna kita punya SIM card. Lepas tu cerita dia boleh bayar bil telefon, bil TMB. Lepas tu ada merchant tunjuk dekat ad, ni aku dapat duit ni 2-3 sen pun kan, 3-4 ringgit kat sehari, siapa nak bagi ya. Jadi benda-benda tu lah yang saya adalah step-step dia yang kita boleh convince orang lah tentang macam mana kita nak buat penajaan ataupun kita nak introduce kawan-kawan. Jadi saya kata setakat itu sajalah hari ni. Jadi saya nak ulang balik nombor satunya tentang dapat data free 1 GB itu melalui ni lah, saya ada post hantar stay home pada 2222 dapat 1 GB guna 8 pagi hingga 6 petang tiap-tiap hari. MCO ni dapat. Jadi ambillah peluang ni.
Nombor 2-nya, yang mana tak buat subscription plan, tak top up lagi, sila top up, nanti tak dapat bonus lagi kacau kan. Kok mana pun nak kena top up juga. Baik top up esok lusa, baik top up sekarang, supaya kita dapat tiap-tiap hari. Kita dapat, jangan terlupa lah benda tu. Sebab tu jadi masalah. Seterusnya ialah apabila buat sponsor usahawan digital tu, sila buat confirmation, placement confirmation. Macam biasa, pergi dekat web, masuk, letaklah di mana-mana yang paling anda suka. Itu pun saya akan buat satu penanganan khas lah rasanya tentang nak buat placement ni. Jadi tentang bonus ni pun panjang. Jadi mungkin saya bahagikan pada 2-3 bahagian. Yang pertama tentang Unilever dulu. Yang kedua mungkin pasal bonus group, bonus pairing kita lah. Jadi agak panjang rasa-rasa. Nanti saya pilih satu waktu yang lain supaya kita dapat berkongsi maklumat-maklumat ni. Jadi tentang aduan lah. Sila aduan terus kepada app kita, dan jangan lupa tulis nombor telefon. Tulis nombor telefon supaya kita boleh hubungi ataupun kita boleh update you apabila you punya masalah tu dah selesai. Yang seterusnya ialah tentang cara nak sponsor orang, cara nak introduce orang. Gunalah kepakaran, you pun ada ilmu kan, ada pengalaman banyak, gunakanlah. Jadi orang yang mental block tu, you kena pandai-pandai jawab lah. Jadi yang paling terbaiknya, cari kawan-kawan yang dah biasa ataupun yang faham tentang kebaikan networking ni, dan dia memang faham kita dah settle satu masalah dah. Jadi cuma nak bagi tahu dah, ini satu peluang baru, platform baru, dan kita ada apa kelebihan kita dibandingkan networking yang lain ataupun platform-platform yang lain. Kan, jadi dia dah macam cakap lah. Jadi kalau kita dapat satu leader yang hebat, alhamdulillah lah kan. Jadi itulah konsep Multilevel. Kita kerja sekali, kita dapat pendapatan berterusan. Jadi itulah sahaja hari ini yang saya nak kongsi sama-sama pada hari ini. Jadi insyaAllah esok kalau Cik Malik tak bertemu dengan saya, dia nak kat Keramat, kita kembali ke Keramat lah. Kalau dia tak mau, saya akan ambil lagi lah. Mungkin esok Encik Sahab pula kot rasanya kan. Kan. Jadi tak apalah, kita pilih-pilih lah. Yang nyatanya kita akan cubalah buat live tiap-tiap hari, supaya kita ada berita terkini tentang kita punya perniagaan, dan kita boleh update you lah apa-apa pengetahuan baru ataupun berita-berita baru mengenai perniagaan kita. Jadi kita gunakanlah kesempatan ni yang kita ada ni untuk buat penajaan ataupun cari ilmu tentang perniagaan kita ni, supaya kita dapat sama-sama memanfaatkan benda-benda ni. So saya rasa itu sajalah untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari pada waktu yang sama lah kot, pukul 3 petang. Dan apa-apa berita baru saya akan updatekan di dalam kita punya Telegram. Nombor satunya, tolong promote dekat kawan-kawan kita untuk subscribe ke Telegram, grup Telegram kita, supaya senang kita nak salurkan maklumat-maklumat yang penting, yang urgent, kita boleh salurkan ke sana je kan. Jadi sila, nanti saya akan bubuh dia punya link dekat bawah ni, supaya kita sama-sama boleh forward kepada grup masing-masing. Kita boleh dapat manfaat daripada grup Telegram kita ni. So itu sajalah. Jadi akhir kata, jaga diri baik-baik, patuhilah undang-undang perintah pergerakan terhad ni, supaya kita terhindar daripada virus COVID-19 ni yang makin mengganas sekarang ni kan. So insyaAllah semoga kita jumpa lagi esok. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.